Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 November bersama saya Nazira Syariat dan berikut tajuk utama malam ini. Jangan buat pembelian panik. Juga PM mahu guna kuasa untuk manfaat rakyat bukannya kroni. Isu kekurangan bekalan telur ayam. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Kuala Lumpur mendapati pembelian panik terhadap telur papan menyebabkan masalah itu semakin serius di ibu negara. Pengarahnya Arifin Samsudin berkata pihaknya tidak menafikan berlaku kekurangan bekalan telur ketika ini. Sehubungan itu, pihaknya menjalankan pemantauan dan pemeriksaan berkala setiap hari membabitkan pemborong, pembekal utama, pasar awam, pasar raya dan kedai runcit. Selain ada pihak yang membuat pembelian panik, ada juga pasaraya yang mengambil pendekatan menghadkan pembelian telur papan bagi setiap pelanggan meskipun tiada arahan dikeluarkan oleh pihak KPDNHCP. Saya nak nasihatkanlah, belilah mengikut keperluan. Pada pengguna-pengguna kat luar sana nak beli telur ni, kita beli mengikut keperluan. Bukan sebab kita takut telur tu tak ada. Bila semua orang berfikiran sama, berfikiran kata telur ni tak ada, jadi bekalan telur tu memang tak ada lah, habis lah. Kalau you datang seorang beli satu tray, seorang beli satu tray, sedangkan keperluan you mungkin sehari 10 biji je, tapi you beli sampai satu tray, 10 tray tiap-tiap hari, jadi bekalan itu akan, orang kata dia jadi, pembelian panik ni akan menyebabkan bekalan terputus lah. Arifin berkata demikian selepas memantau bekalan telur papan di sebuah pasaraya di Setiawangsa siang tadi. Sementara itu, mengenai bekalan telur yang disorok sehingga busuk, beliau berkata isu itu tidak timbul memandangkan bahan mentah berkenaan mempunyai tarikh luput yang singkat, iaitu paling lama kira-kira sebulan. Bekalan telur atau pengeluaran telur adalah dalam bidang kuasa Kementerian Pertanian Asas Tani. KPDNHCP hanya memastikan bekalan telur itu ada di pasaraya selain memastikan peniaga mematuhi harga yang ditetapkan. Seorang penceramah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Klang atas 9 pertuduhan merogol ambang seksual dan melakukan hubungan seks dengan objek terhadap seorang remaja antara Jun 2021 dan Februari lepas. Tertuduh lebih dikenali sebagai Ustaz Fathi Naim atau nama sebenarnya Muhammad Fathi Naim Mazlam, 30 tahun. Mengikut pertuduhan, Fathi didakwa terhadap 7 pertuduhan berogol dan masing-masing satu bagi pertuduhan melakukan ambang seksual serta hubungan seks dengan objek terhadap seorang remaja perempuan yang kini berusia 14 tahun. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Kuhayati Kuharun menawarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan. Bagaimanapun, Fathi Naim yang diwakili Peguam Samri Masri merayu kepada mahkamah agar jaminan dikurangkan mengikut kes dan bukan mengikut pertuduhan dengan alasan tertuduh adalah penanggung utama keluarga. Sebelum ditangkap, tertuduh adalah penceramah bebas. Namun selepas kes ini tular, dia hilang punca pendapatan. Tertuduh mempunyai 3 isteri dan 8 anak berusia setahun hingga 11 tahun selain menanggung kedua-dua ibu bapanya. Tertuduh juga menghidap sakit slip disk dan sedang menjalani rawatan dari semasa ke semasa. Mahkamah menetapkan 10 Januari tahun depan untuk sebutan semula kes. Seorang warga emas patah kaki selepas motosikal ditungganginya terlanggar buaya di Jalan Kampung Kubang, Telaga, Kelantan. Dalam kejadian 12.30 tengah hari itu, mangsa Rosazali Abdullah, 61 tahun, mendakwa terlanggar sang bedal sepanjang lebih 2 meter yang sedang melintas jalan. Kejadian berlaku ketika dia sedang menunggang motosikal bersendirian dari Gunung Bacok untuk pulang ke rumah di Taman Desa Anda Pasir Putih. Beliau yang terkejut melihat buaya itu tidak sempat menekan brek. Rosazali terlanggar bahagian tengah badan reptilia itu dan ekornya melibasnya menyebabkan beliau dan motosikal terbabas ke dalam kawasan lumpur di tepi jalan. Buaya itu kemudian menghilang ke semak berdekatan manakala penduduk kampung yang kebetulan melalui kawasan itu membantunya keluar daripada lumpur. Mangsa mengalami patah kaki kanannya. Negara perlukan perubahan.
Itu jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beliau mahu menggunakan kuasa yang diberikan untuk manfaat rakyat dan bukannya untuk memperkaya keluarga dan kroni. Negara ini memerlukan perubahan. Suatu tahap yang pernah kita capai dulu, malangnya merosot. Merosot itu baik ekonominya, baik kestabilannya, ataupun disiplinnya. Dan tentunya Tan Sri Pegawai Negara tahu tentang pelanggaran hukum, termasuk isu-isu penyelewengan dan rasuah, yang kadang-kadang juga ada kaitannya kerana kelemahan pimpinan, kaitannya dengan peringkat pejabat awam. Saya ingin nyatakan bahawa hidup saya itu bergelora pasang surutnya, tetapi suatu hal yang saya sangat konsisten ialah menggunakan kuasa untuk memanfaatkan rakyat terbanyak, bukan untuk memperkayakan 2-3 kerat keluarga atau kroni. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan di Dataran Perdana Putra di Putrajaya, menyingkap era ketika beliau dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 1991. Arahan pertamanya adalah melarang keluarga atau rakan terdekat diberikan kepentingan membabitkan sebarang kelulusan projek kerajaan. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan tampuk pimpinan penjawat awam supaya tidak boleh lagi berlaku kelulusan perolehan tanpa tender. Jadi peraturan, soal perolehan, soal kelulusan tanpa tanda, ini semua tak boleh lagi dah. Tidak boleh lagi negara ini terus dengan mengizinkan kebocoran, ketirisan dan rasuah. Tidak boleh lagi. Dan ini harus berlaku di semua peringkat. Jelasnya lagi, sesebuah negara rosak bukan kerana perkhidmatan awam semata-mata, tetapi di peringkat pengurusan teratas. Untuk mencapai perubahan itu, Datuk Seri Anwar turut merayu agar tunggak perkhidmatan awam membawa islah ke arah kebaikan, selain menyeru untuk mengangkat kembali Malaysia menjadi negara disegani dari aspek ekonomi dan pentadbiran. Baik, Perhimpunan Bulanan kali pertama Datuk Seri Anwar bersama warga Jabatan Perdana Menteri itu dalam masa sama memperlihatkan ketegasan beliau dalam memerangi rasuah dan ketirisan, termasuklah dalam kalangan penjawat awam. Dan ia selari dengan matlamat pentadbirannya yang ingin memulihkan negara dari aspek ekonomi, kestabilan dan disiplin sekaligus membawa imej Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Dan untuk mengulas lebih lanjut tentang corak pemikiran serta perubahan yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita bersama penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang sudah berada di talian Skype. Assalamualaikum Dr. Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Doktor, kita lihat ucapan pertama Datuk Seri Anwar selepas dilantik sebagai Perdana Menteri. Fokus utama beliau adalah komitmennya untuk memerangi rasuah dan penyelewengan, dan sekali lagi pada ucapan bulanannya bersama penjawat awam hari ini, beliau menegaskan bahawa tiada lagi perolehan projek kerajaan tanpa tender. Jadi Doktor, itu permulaan. Jadi jangkaan Doktor, apa lagi kejutan yang akan dibawakan beliau untuk menangani ketirisan? Baik, Nat. Saya lihat akan ada satu rombakan besar-besaran akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Misalnya rombakan terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengan rasuah itu. Ya, contohnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang memerlukan satu nafas baru dan warna baru politik yang tidak dicengkam oleh mana-mana pihak, dan pada waktu yang sama inilah sebenarnya formula bagi meyakinkan semula rakyat dan pelabur-pelabur daripada luar negara untuk melihat bahawa negara kita sedang menuju ke arah politik yang lebih baru, dan demokrasi kita sebenarnya membuka ruang kepada mereka yang berminat untuk terlibat serta dalam proses pembangunan dan pendemokrasian negara. Dan saya juga lihat kejutan yang seterusnya. Sebelum ini kita berpandangan bahawa sukar untuk menembusi mana-mana jabatan kerajaan kerana
ada pelindungan ataupun ada orang-orang politik yang mengambil kesempatan melindungi pegawai-pegawai ataupun penjawat awam yang melakukan kesalahan ataupun menggunakan penjawat awam untuk kepentingan politik peribadi. Maka saya yakin Datuk Seri Anwar akan memperkenalkan misalnya institusi Hizbah ataupun Ombudsman bagi membayangkan bahawa negara kita akan dilihat sebagai satu sistem atau kerajaan yang memberi ruang kepada semak dan imbang dan siasatan yang terbuka kepada institusi ombudsman ini untuk menilai dan menyiasat sebarang salah laku ataupun rasuah keterisan yang berkemungkinan boleh wujud dalam mana-mana jabatan kerajaan dan institusi yang berkaitan. Baik, jadi menurut pandangan doktor mengenai corak pemikiran dan perubahan yang cuba dibawa beliau dan bagaimana ia dilihat berbeza berbanding pentadbiran sebelum ini, doktor? Ya, seperti yang diucapkan oleh Perdana Menteri dan kemudiannya disambut oleh Ketua Setiausaha Negara pagi tadi, iaitu perkataan islah itu, pembaharuan yang ingin dibawa oleh pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya yakin sebenarnya setiap pentadbiran kerajaan mereka beriltizam dan mereka meletakkan political will pembaharuan dan perubahan itu sebagai matlamat utama yang akan dicapai oleh mana-mana Perdana Menteri ataupun kerajaan. Tetapi adakah matlamat tersebut akan sempurna tanpa ada satu keazaman dan iltizam politik yang betul-betul untuk menjaga kepentingan dan hak rakyat dalam sebuah negara yang penuh kaya raya seperti Malaysia hari ini. Tetapi kita lihat hasil mahsul kita, hutang kita yang begitu tinggi. Bagi saya kita memerlukan iltizam politik oleh seorang pemimpin dan kita kena bagi ruang kepada pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melihat, menilai dan mencari strategi yang penting untuk membangunkan dan memulihkan semula pelbagai aspek termasuklah ekonomi, politik dan sosial yang telah tercedera akibat daripada COVID-19 yang berlarutan di negara kita sebelum ini. Baik, jangkaan doktor, apa antara dasar-dasar baru yang mungkin akan diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi meneruskan agenda pemulihan negara ini, doktor? Saya yakin tema dasar yang akan digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan baru kita di Malaysia ini akan mengetengahkan tema rakyat. Misalnya dasar ekonomi rakyat dan bantuan yang berfokus kepada rakyat. Kerana Perdana Menteri ini bukannya lahir daripada golongan yang kaya raya ataupun bangsawan. Beliau berjuang dalam konteks masyarakat sivil, kemudiannya merasai denyut nadi rakyat sebelum terlibat dengan politik yang serius, bertanding dalam pilihan raya yang akhirnya kita lihat jiwa yang ada pada beliau itu berkemungkinan akan diterjemahkan dalam setiap dasar yang ditadbir ataupun yang telah dikelolakan menerusi impian ataupun apa saja agenda yang nak dibawa oleh beliau. Dan saya yakin tema-tema rakyat ini sesuai untuk kita memulihkan semula semangat rakyat, ekonomi rakyat dan yang paling penting iaitu bagaimana ada pelaksanaan yang betul-betul mampu dirasai oleh setiap rakyat, setiap lapisan masyarakat di negara kita tanpa mengenepikan setiap segmen masyarakat dan rakyat di Malaysia. Baik, terima kasih doktor atas ulasan itu tadi. Ini saja masa yang kita ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita berhenti berehat seketika. InsyaAllah selepas ini. Pentas akhir Dai Muda musim keempat, 2 Disember. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Kita ke perkembangan seterusnya. 4 peserta berjaya mara ke pentas akhir Akademik Dai Muda Yadim ADMY 2022 anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dengan kerjasama TV Al-Hijrah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Kamarul Arif Tuan Soh, program berkenaan dilaksanakan bertujuan untuk melahirkan pendakwah sebenar dan bukan ustaz selebriti. Program akademi ini kita nak menunjukkan bahawa untuk melahirkan pendakwah dia kena lari daripada resipi melahirkan ustaz-ustaz selebriti. Kita nak lari daripada resipi itu. Dia bermula daripada proses pemilihan lagi. Daripada proses pemilihan lagi, asas program ini bukan nak mencari selebriti. Beliau berkata kemahuan dan kemampuan untuk menjadi pendakwah merupakan konsep yang ingin dibangunkan dalam program ini. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris berkata, kerjasama ini adalah sebagai untuk memudayakan dakwah dan bukan mempopularkan da'i. Kalau di peringkat TV Al-Hijrah, memang hasrat kita, falsafah kita adalah kita nak membudayakan dakwah, bukan memudayakan da'i. Kita nak mengangkat dan mempopularkan pentas dakwah, bukan mempopularkan seorang da'i.
Program pentas akhir ADMY siri keempat ini akan diadakan di Dewan Auditorium Angkasa Wisma Ungku Aziz di Kelana Jaya pada 1 Disember 2022 dan akan bersiaran secara langsung melalui TV Al-Hijrah jam 9 malam. 4 peserta yang mara ke peringkat akhir terdiri dari pelajar Universiti Al-Azhar Mesir Aiman Khair Abdul Rahman 22 tahun, Muhammad Hafiz Muhammad Din 24 tahun dari Universiti Sultan Idris, Nur Husna Mat Ghani 23 tahun dari Universiti Malaysia Terengganu dan Siti Fatimah Khairuddin 27 tahun dari Universiti Ohio State Amerika Syarikat. Pemenang anugerah Perdana Dai Muda akan menerima wang tunai sebanyak RM15,000, tiket pakej umrah, bar emas, rihal diraja gol, produk kesihatan, piala iringan serta sijil penghargaan. Seorang ibu muda di kampung Pengkalan Ajal yang sebelum ini aktif berubah 360 darjah menjadi lemah dan tidak berdaya. Ia apabila Fatin Nur Syahira Muhammad Fazli, 25 tahun, diserang penyakit asma kronik dan thyroid sejak 7 bulan lalu. Semuanya bermula apabila dia dikejarkan ke Hospital Hulu Terengganu akibat sesak nafas pada bulan Mac lalu. Ibu kepada dua anak berusia 5 dan 9 tahun itu berkata, pemeriksaan kemudiannya mengesahkan dia menghidap penyakit thyroid yang telah merebak hingga menjejaskan saluran pernafasannya. Fatin Nur Syahira dimaklumkan saluran pernafasannya telah dipenuhi nanah selain paru-paru berair sehingga menyebabkan asma kronik dan perlu menjalani pembedahan yang memerlukan kos yang tinggi. Saya untuk kali pertama ni doktor suruhkan buat pembedahan untuk buang nanah dalam ronggongan muka. Dan bila stabil nak buat untuk thyroid, untuk pembedahan thyroid. Lepas tu jika saya kaki ke apa yang sakit ke benda, saya perlu ditebuk untuk buang air dalam paru-paru. Masalah kesihatan yang dihadapi menyebabkan dia kerap terkena serangan asma, terutama pada waktu malam. Selain perlu menjalani rawatan berkala sekurang-kurangnya 4 kali sebulan, dia perlu makan 15 jenis ubat sehari bagi mengubati penyakit dideritainya. Wanita itu berkata doktor menyarankan untuk membeli tabung oksigen berharga kira-kira RM5,000 untuk membantu pernafasannya yang semakin kronik sejak akhir-akhir ini. Gaji suami tidak mencukupi untuk perubatan saya. Dan saya memerlukan tabung oksigen untuk saya kegunaan untuk waktu malam. Jika tak ada tabung tu, saya terpaksa kena pergi ke hospital setiap malam. Sejauh dalam 10-15 kilometer macam itulah. Fatin Nur Syahira berkata suaminya Muhammad Sabri Muhammad Ali, 51 tahun, bekerja sebagai tukang kebun sementara dua anaknya masih bersekolah. Dia berkata selain kos ulang-alik ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu yang sejauh hampir 50 km, dia memerlukan RM400 sebulan untuk membeli ubat-ubatan asma. Orang ramai yang bersimpati boleh menghulurkan bantuan menerusi akaun bank Fatin Nur Syahira bernombor 1630-3726-3301 atau menghubunginya di talian 011-3699-9311. Selepas ni, gunung berapi aktif terbesar dunia meletus. Alhamdulillah bertemu kembali. Laporan luar negara. 3 lelaki Palestin maut akibat tembakan Israel dalam insiden berasingan di tebing barat. Keganasan Israel-Palestin itu meningkatkan lagi ketegangan kurang seminggu selepas pengeboman di Baitul Maqdis yang mengorbankan 2 warga Israel. Pertempuran meletus antara tentera Israel dan penduduk di utara bandar Hebron di tebing barat. Tentera Israel berkata askar menembak warga Palestin yang membaling batu dan membuat alat letupan ke arah pasukan yang beroperasi di bandar itu. Dalih mereka, rakyat Palestin juga menembak tentera dan 2 kenderaan tentera tersangkut akibat masalah mekanikal.
Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti lelaki yang terbunuh berhampiran Hebron sebagai Mufid Khalil, 44 tahun. Sekurang-kurangnya 8 orang lagi cedera akibat kejadian itu. Dalam kejadian berasingan, dua beradik yang dikenal pasti oleh Wafa sebagai Jawad dan Dafar Rimawi, 22 dan 21 tahun, maut akibat tembakan Israel semasa pertempuran dengan tentera berhampiran perkampungan Kafrin, Barat Ramallah di utara tebing barat awal pagi ini. Tentera Israel tidak segera memberi sebarang komen berhubung insiden kedua berhampiran Kafrin. Beijing dan Shanghai hari ini dikawal pihak keselamatan susulan perhimpunan di seluruh China yang mendesak kebebasan politik dan menamatkan sekatan pergerakan COVID-19. Protes hujung minggu yang tidak pernah dilihat sejak beberapa dekad kerana kemarahan terhadap sekatan berterusan mencetuskan kekecewaan secara keseluruhan terhadap sistem politik. Kebakaran di Urumqi, ibu kota wilayah Xinjiang di barat laut China minggu lalu menjadi pemangkin gelombang kemarahan dengan penunjuk perasaan turun ke jalanan di bandar di seluruh negara. Penunjuk perasaan berkata sekatan pergerakan wajar dipersalahkan kerana menghalang usaha menyelamat. Dakwaan itu dinafikan kerajaan kerana menuduh kuasa dengan motif tersembunyi mengaitkan kematian akibat kejadian itu dengan kawalan COVID-19 yang ketat. Kemarahan ekoran sekatan pergerakan semakin meluas mendesak seruan perubahan politik dengan penunjuk perasaan memegang helaian kertas kosong bagi melambangkan tapisan dikenakan China. Lebih banyak protes dirancang malam tadi tetapi tidak dilaksanakan kerana ratusan kenderaan polis dan pegawai berada di jalanan. Gunung berapi aktif terbesar dunia memuntahkan lahar dan kepulan abu. Penduduk di Big Island, Hawaii diberi amaran untuk bersedia dengan kemungkinan terpaksa berpindah. Letusan Mauna Loa tidak mengancam Big Island berkenaan buat masa ini. Namun pihak berkuasa meminta penduduk bersedia menghadapi sebarang kemungkinan terburuk. Kali terakhir gunung berapi itu meletus adalah 38 tahun lalu. Pemantau Geologi Amerika Syarikat AS memberi amaran kepada penduduk di Big Island bahawa letusan dijangka dinamik dan lokasi serta pergerakan lahar boleh berubah dengan pantas. Sementara itu, penyelidik di Pemantau Gunung Berapi Hawaii, Ken Ho berkata, letusan kali ini bermula malam Ahad susulan beberapa siri gempa bumi yang agak besar. Dalam pada itu di Amerika Syarikat, lebih 4,000 penerbangan terpaksa ditunda. Ya ekoran cuaca buruk. Data FlightAware menunjukkan 4,200 penerbangan ditunda sehingga Ahad, manakala 109 lagi penerbangan keluar masuk dibatalkan. Sistem cuaca meramalkan bahawa ribut sedang bergerak dari sungai Mississippi menuju timur laut mencetuskan hujan lebat dan angin kencang. Terdapat 4.5 juta pengembara mendaftar masuk ke Pusat Pemeriksaan Pentadbiran Pengangkutan dan Keselamatan. Jumlah tinggi itu ekoran mereka mahu menyambut perayaan Thanksgiving yang menjadi satu daripada hari paling sibuk dalam setahun. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.